Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Okey, hari ini cikgu akan ajar bab 5 iaitu janjang. Okey, dalam tajuk ini kita akan belajar dua subtopik. Yang pertama janjang aritmetik dan yang kedua janjang geometri. Okey, tapi untuk video yang pertama, cikgu akan tunjukkan dahulu janjang aritmetik lah ya, janjang aritmetik. Okey, cuba kita tengok apakah janjang. Okey, janjang ni lebih kepada susunan lah, kita boleh panggil sebagai susunan suatu nombor. Susunan janjang, susunan. Okey, yang berturutan lah. Biasa macam kalau kita kira nombor 1, 2, 3, 4, 5. Okey, 1 kalau mau pergi ke 2, dia akan 1 tambah 1 jadi 2. Then kalau 2 untuk sebutan yang seterusnya dia akan 2 tambah 1. So jadi tambah 1 kan. So itulah kita panggil sebagai apa kita boleh panggil sini, beza sepunya dia ya, beza sepunya. Boleh kita panggil nama dia yang tambah 1 itu ialah beza sepunya. Okey, contoh kan, cikgu letak di sini. Okey, kita ada apa tu, ni janjang aritmetik. Cikgu besarkan lah janjang aritmetik. Janjang aritmetik ialah suatu jujukan nombor dalam setiap sebutan diperoleh dengan menambahkan satu pemalar kepada sebutan sebelumnya. Okey, tapi janjang ni dia lebih kepada dia ada dua operasi yang boleh digunakan ya. Kalau janjang ni aritmetik janjang aritmetik ni dia ada dua operasi. Yang pertama operasi tambah ataupun yang kedua operasi tolak. So yang inilah kita akan tengok janjang aritmetik, iaitu susunan suatu nombor yang berturutan dan dia ada mempunyai beza sepunya. Contoh cikgu bagi nombor genap 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya sampai suatu nombor yang kita tidak panggil, kita boleh panggil sebagai TN. TN, sebutan yang ke N. T ni ialah T. T ni huruf T itu kita panggil sebutan. Okey, contoh kalau yang nombor 2 ni T1, sebutan pertama. T2, sebutan yang kedua. T3, sebutan yang ketiga. T4, sebutan keempat. T5 dan seterusnya sehingga suatu nombor yang kita tidak tahu berapa nilai yang terakhir itu kita panggil dia nilai itu TN. Okey, sebelum TN ini dia ada satu lagi, TN tolak 1. N tolak 1. Okey, sekejap kita ada 10 kan. Okey, lepas tu dot. Lepas tu di sini TN tolak 1. Lepas tu baru TN. TN yang terakhir lah. Beginilah So jadi sebutan yang terakhir lah yang ini TN ya. So jadi kalau di sini sebutan pertama, sebutan kedua, sebutan ketiga, so apa beza sepunya? Beza sepunya ni maksudnya tambah berapa jadi sebutan kedua ni. Kita tambahkan 2. Okey. Lepas tu sini sebutan kedua ni kita tambah 2 dapat sebutan ketiga. Tambah 2 dapat sebutan keempat. So jadi tambah 2 ini kita panggil sebagai beza sepunya. Sepunya ataupun dalam simbol dia D. D. Inilah jujukan yang mempunyai beza sepunya D. Mesti ada beza sepunya D baru boleh dipanggil sebagai janjang aritmetik. Itu dia punya syarat. Mesti ada beza sepunya.
Maknanya beza sepunya dia betul. Semua sama, mesti sama lah. Kalau satu lagi jujukan, contoh 2, 5, 10, 13, 18. Kalau yang ini tambah 3, ni tambah 5. Jadi jujukan beza sepunya dia tidak sama. Kalau tidak sama, tidak boleh lah. So ini bukan janjang aritmetik. Ini bukan janjang aritmetik. Dia mesti beza sepunya tu mesti sama. Yang tambah ni lah, tambah ataupun tolak. Tolak berapa, dia tolak berapa, dia jadi susunan nombor begitu. Baru kita boleh panggil dia sebagai janjang aritmetik. So dua perkara yang ini, contoh yang ini kamu kena tahu juga. Ini kena tahu. Nanti ada dalam satu soalan yang soalan yang advance lah, yang lebih susah sikit. Dia akan guna sebutan-sebutan begini, TN1. Satu lagi, ada satu lagi beza sepunya. Nanti kita tengok lah. Ada satu formula lagi. Ni formula yang ini. Formula yang ini pun penting juga. T2, sebutan kedua tolak sebutan pertama. Yang ni beza sepunya lah. Beza sepunya ni D kan. Beza sepunya adalah sama juga dengan sebutan ketiga tolak dengan sebutan kedua. Ataupun apa-apa sebutan. Inilah ni. Apa-apa sebutan. Contoh T5 tolak T sebelum T5 T4 kan. Lepas tu di sini sebutan yang ke-13 tolak dengan sebutan yang kurang daripada 13, 12 lah sebelum 13. So 12. Ini pun ini samalah juga ni. So ada soalan, dia akan bagi soalan yang susah. Contoh macam ini, dia akan bagi disuruh cari berapa beza sepunya dia. Ataupun ada penyelesaian masalah yang beginilah kita kena guna formula yang ini. Ini cikgu kena tunjukkan lah formula ni penting. Formula ni penting. So jadi kamu kena tahu So jadi kita akan tengok contoh lah. Okey, contoh pertama. Tentukan sama ada jujukan yang berikut. Jujukan ni dapat ialah susunan suatu nombor yang mesti beza sepunya, mesti ada beza sepunya yang sama. Itu kita panggil jujukan. Yang berikut ialah janjang aritmetik ataupun bukan. Kalau janjang aritmetik mesti beza sepunya mesti sama. Mesti sama. Kalau dia tidak sama, dia bukanlah. Bukan. Kalau yang ni T1 sebutan pertama, sebutan kedua, sebutan ketiga. Okey, macam mana kita mau tahu beza sepunya? D mestilah T2 tolak T1. Ataupun D boleh juga T3 tolak sebutan yang kedua. Begitu. So, jadi ini tolak ini. Kalau tengok dia buat penyelesaian di sini, samalah di sini kita tengok. Jujukan ini ialah janjang. Sebab janjang aritmetik sebab beza sepunya dia sama. Beza sepunya dia sama. Okey, yang contoh kedua. Kalau contoh kedua sebutan ni sebutan pertama, sebutan kedua, sebutan ketiga, sebutan keempat. Sebutan keempat. Okey, di sini dia tunjuk keempat-empat lah. T2 tolak T1 yang ni. Yang terakhir ni tidak sama. So ini jujukan ini bukan janjang aritmetik. Jujukan tu ialah susunan nombor itu bukan janjang aritmetik kerana terdapat beza sepunya dia yang tidak sama, iaitu beza sepunya yang ketiga di sinilah iaitu sebutan keempat tolak dengan sebutan ketiga, dia dapat 5/3 di situ. So jadi tidak samalah Okey, seterusnya ini sebuah auditorium mempunyai 15 buah kerusi pada baris pertama. Okey, ini T1 lah 19 kerusi. Ini T2. So jadi kalau kita boleh sebut inilah T1, T2, T3. Dia beritahu sudah 23 pada baris buah kerusi pada baris ketiga dan seterusnya. Tentukan sama ada susunan kerusi
pada setiap baris berikut janjang aritmetik atau bukan? Beri justifikasi. Okey, dia di sini dia bagi ada 3 sebutan sahaja kan. So jadi dia buatlah D1 ialah sebutan kedua tolak sebutan yang pertama, iaitu 19 tolak 15 dapat 4 Lepas tu untuk beza sepunya yang kedua, sebutan ketiga tolak dengan sebutan yang kedua. So dia akan dapat di sini 23 tolak 19 sama juga 4. So itu maklumat yang dia bagi. So sama. So jadi ini adalah janjang aritmetik lah. Dia beritahu sini janjang aritmetik ataupun bukan janjang aritmetik lah. Oleh sebab beza sepunya janjang ini adalah sama, iaitu 4, maka susunan kerusi pada setiap baris di dalam auditorium tersebut mempunyai mengikut janjang aritmetik. Okey. So harap boleh faham lah ya. Okey, so jadi yang kamu kena faham, ada sebutan T kita panggil sebutan. Kalau T1 sebutan pertama lah ya. Pertama, kita ada D beza sepunya. Kita ada satu formula lagi, D tu kena ingatlah, sebutan kedua tolak dengan sebutan pertama. Dia beginilah. Ataupun TN tolak dengan TN tolak 1. Dia mesti kurang. Yang dia tolak tu dia kurang lah ya. Okey, itu maklumat yang kamu kena tahulah ya. Okey, latih diri 5.1 boleh buat sudahlah ya. Boleh buat. Cubalah cari beza sepunya dia ya. Cari beza sepunya. Okey. Soalan nombor 2, soalan nombor 3. Okey, kalau di sini kalau latih diri 5.1 ni rasanya boleh buatlah sudah ni ya. Ini semua dalam bentuk indeks ya. Indeks pun ada, dalam bentuk persamaan kuadratik pun ada ya. So kalau kita tolak sebutan pertama dengan sebutan kedua, kena buatlah, kamu buat. So apa jawapan dia? Kamu buatlah. So ini senang ya. Guna kalau ini rumus algebra ya. Rumus algebra kena tahulah. Sebutan yang tidak sama tidak boleh tambah ya. Sebutan sama boleh tambah ataupun boleh tolak ya. Yang ini set, ini set dalam bentuk set ni pun kena tahu juga macam mana. Ini log lah. So macam mana tolak dia macam mana kena tahu. Kena buatlah dulu ya. Buat dulu. Ini pun sama juga, tentukan sama ada janjang aritmetik ataupun bukan. Okey. Boleh buatlah ya. Okey, seterusnya menerbitkan rumus sebutan ke n Tn bagi janjang aritmetik. Ini kita boleh panggil sebagai sebutan ada formula lah sini, sebutan berapa. Ni formula dia ya. Ini formula yang kamu kena tahu. Sebutan contohlah kan, kita ada satu nombor nombor ganjil lah ya. Contoh ganjil 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Kita mau sebutan yang ke-13. Ini sebutan pertama, sebutan kedua, sebutan ketiga, sebutan keempat. So kita akan soalan dia tanya, apakah nilai pada sebutan yang ke-13? Macam gini, kita tidak kalau ni kita tahu kan tambah 2, beza sepunya dia tambah 2 kan. Tapi ada cara yang lebih cepat. Macam mana kita mau tahu sebutan ke-13? Kita akan guna formula inilah. Sebenarnya Tn ni maksudnya T13 sama juga dengan A ini ialah sebutan pertama. Sebutan pertama dia bagi ialah inilah 1. A ni 1 lah. N ini ialah N. Kita berapa? 13. Di sini 13. N tolak 1. 13 tolak 1 lah. D ini beza sepunya. Beza sepunya ialah 2. So jadi masukkan sajalah nilai 1 tambah
13 tolak 1 darab dengan D. D ialah 2. So kita akan buat sini 12. 12 darab 2 24. 24 tambah 1 25. So jadi pada sebutan ke-13 ni nilai dia ialah 25. Begitulah maksud dia sebutan TN, sebutan yang keberapa. TN itu maksud dia. So dengan A ialah sebutan pertama, D ialah beza sepunya dan N ialah bilangan sebutan. N ialah bilangan sebutan. Ini yang cikgu sudah terangkan lah ini. Okey, contoh. Ini ada contoh. Ini contoh simple juga bagi kan. Sekarang ni tengok contoh 13. Contoh 13 di sini. Cari sebutan ke-15. Ni sebutan ke-15 maksudnya T15 lah. So apa formula dia? A tambah N tolak 1, lepas tu D beza sepunya. So ada maklumat dia bagi di sini, kena cari D dahululah. D ialah 2 tolak dengan sebutan pertama negatif 4. So kita akan dapat situ 6. 6 kan? Ya, 6. Okey, beza sepunya dia ialah 6. So di sini 6. Sebutan yang ke-15, 15. A sebutan yang pertama, negatif 4. So inilah yang dia buat ni, langkah dia. So jadi T15 sama juga dengan A tambah sebutan pertama A. So N tolak 1 D. So kita akan dapat A itu ialah negatif 4. Okey, tambah N ialah 15 tolak 1, D ialah 6. So bila kita buat 15 jadi 14 lah sini. 14 darab 6. Dia terus buat sini 14 darab 6, lepas tu tolak 4. So jawapan dia 80. Okey, kamu tekan kalkulator lah So jadi sebutan yang ke-15 untuk jujukan janjang aritmetik ini ialah 80. Sebutan yang sebutan ke-15 itu nilai dia 80. Okey. Begitu juga untuk soalan B, sama jugalah guna formula Guna formula. Ni formula dia Yang tu kamu tera sudah Ini kita boleh panggil sebagai rumus algebra sahaja ni Algebra ada simbol A, kita panggil sebagai pemboleh ubah A, pemboleh ubah N, pemboleh ubah D. So ada 3 pemboleh ubah di sini. Cuma kita masukkan nilai yang kita tahulah nilai dia kan. Begitulah juga, samalah dengan soalan B ni Okey, soalan contoh 4. Diberi suatu janjang aritmetik dengan sebutan pertama. Okey, sebutan pertama ialah A. Beza sepunya ialah D. Ni D lah. Dan sebutan ke N, TN lah, ialah TN kita tidak tahu N tu berapa. So TN sebutan yang nilai dia ialah 126. Nilai yang sebutan yang ke N tu. Contoh kan, kita ada sebutan pertama ialah negatif 6. Lepas tu ada sebutan kedua, kita tidak tahulah sebutan kedua kan. Dia tidak sebutkan di sini. Sebutan ketiga dan seterusnya. Lepas tu ada ke TN. TN tu nilai dia ialah 126 di sini. Kita tidak tahulah kan di sini. So kita ada A sebutan pertama, sebutan kedua, sebutan ketiga. Tapi dia ada bagi maklumat juga D. So kita akan guna TN sama juga dengan A tambah N tolak 1 D. So sekarang ni kita mau cari N ni. N tu berapa? So jadi TN ini kita gantikan dengan nilai 126. 126 yang kita mau cari ialah N. So A kita negatif 6 tambah N tolak 1. D kita ialah 11. 11. Okey. Kalau di sini kita akan dapat yang ini 6 pindah sebelah jadi tolak lah. Tambah jadi 132. Okey. Dia tidak buat begitu Okey, dia buat begini. Ini 11 darabkan dengan N.
Lepas tu 11 ni darab dengan -1. So kita akan dapat -11 lah. -11 dengan -6 ni dia boleh jadi -6, -11. Jadi -17. So jadi N 11. Nilai dia ialah 11N tolak 17. So 126. Barulah pindah -16, negatif ni pindah sebelah jadi tambah. So jadi N kita akan dapat 141. 141 ni bagi 11. So kita akan dapat 17 ni. Okey, tambah 17. 17 3 ni. Ya. Okey, 126 tambah 17. 143. 143 bahagi dengan okey. 143 bahagi dengan 11. Kita akan dapat 13. Okey. So N kita ialah 13. N kita ialah 13. Okey. Begitulah cara dia untuk kita cari yang sebutan ke N. Cari nilai N. Jadi contoh yang ini kamu kena fahamlah ya. Ini maksudnya kita mau cari sebutan yang ke-13. Maknanya 126, maklumat dia bagi ni 126 adalah sebutan yang ke-13. T13. T13, sebutan yang ke-13. Ya. Harap boleh fahamlah ya. Okey, sebutan yang ke-13. N tu 13 lah. Okey, seterusnya. Okey, contoh 5. Dalam satu pameran buku, Siti ingin menyusun buku-buku di bahagian hadapan ruang pameran. Dia menyusun buku-buku itu secara meninggi dengan tebal buku pertama yang berada di bahagian paling bawah ialah 2 cm. Tebalnya 2 cm. Setiap buku yang seterusnya mempunyai ketebalan yang sama, iaitu 1.5 cm. Cari jumlah ketebalan buku itu apabila Siti menyusun 16 buah buku. 16 buah buku. Sebutan yang kita mencari mempunyai ketebalan. Setiap buku yang seterusnya mempunyai ketebalan yang sama, iaitu 1.5. So jadi maknanya dia akan bertambah 1.5 lah. Okey, mula-mula 2 cm. Okey, 2 cm sebutan pertama. Sebutan yang kedua tambah 1.5 jadi 3.5. Lepas tu tambah lagi 1.5, so dapat 5. Tambah lagi 1.5 jadi 6.5. Dan begitulah seterusnya. Begitulah seterusnya. So, jadi sebutan pertama dengan D kita sudah dapat. Okey, so dia cakap situ jumlah ketebalan buku itu apabila Siti menyusun 16 buah buku. So jadi kita tengok sebutan yang ke-16. Sebutan ke-16 ialah kita buat baliklah ya. Sebutan ke-16, sebutan pertama, lepas tu 16 tolak okey. Ini T16 sama juga dengan A tambah N tolak 1 D. Sebab D kita ialah 1.5. Sebutan pertama ialah 2. So jadi bila kita dapat ketebalan pada kedudukan ke-16 ialah 24.5 cm. So jadi jumlah ketebalan susunan buku Siti menyusun 16 buah buku ialah 24.5 cm ya. 24.5 cm. Okey, bila disusun buku tu dia akan bertambah lah begitu kan. 1.5 tambah 1.5 tambah 1.5. So jadi bila sampai sebutan ke-16 1.5, so di situ ketebalan dia ialah 24.5 cm. Campur tadi sini 2, 1.5 tambah semua 1.5. Naik ketebalan dia 1.5. So jumlah keseluruhan dia ialah 24.5 cm.
Begitulah seterusnya. Bilangan buku yang telah disusun apabila tinggi susunan bilangan buku ni maksudnya yang TN tu. TN bilangan buku yang telah disusun apabila 30.5, ketebalan dia 30.5, ketinggian tu lah. Sebenarnya kalau dia naik lagi berapa sampai 30.5 cm, so berapa dia punya TN dia, sebutan ke berapa. Itu cakap sebutan yang ke berapa. So jadi bila kita sebut inilah, tu ikut balik yang sama juga formula yang sama juga, 30.5. So 2 tambah N tolak 1, 1.5. Ini darab dulu. Kemudian ini boleh terus bahagi ni dapat 19. Okey. Dia tolak, lepas tu tolak, lepas tu bahagi 1.5, dapat 19. So jadi sebutan yang ke 20 di sini. So maknanya bilangan buku yang telah disusun ialah 20 buah. Bilangan buku maksudnya T20. T20 maknanya T20 maksudnya buku yang telah disusun bilangan dia ialah 20 buah. Okay, so latih diri 5.2 ni boleh buat sudah diri boleh buat. Kamu sudah faham kan? Ini senang ni game-game ni Kamu sudah kenal A sebutan pertama, D beza sebunya, kita ada sebutan T sebutan ke N kamu sudah kenal sudah semua tu Jadi kamu boleh tahu. So jadi ni game ni boleh main boleh lah Okay, seterusnya menerbitkan rumus hasil tambah N sebutan pertama Sn bagi janjang aritmetik. Ini ada hasil tambah lah di sini macam mana kita menerbitkan. Di sini ada susunan di sini Okey, ni formula ni lah Formula yang ini ialah kita akan tengok contohlah. Cikgu ada bagi nombor 2, 4, 6, 8 seterusnya sampai satu sebutan TN. Kalau ini nombor genap kan, nombor genap ni cikgu letak 100 lah 100 begini. So kalau guna formula ni ialah formula kita tambahkan semua ni. Tambah 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 tambah sehingga tambah 100. So jadi kita akan tahu berapa jumlah hasil tambah sebutan pertama. Itu kita panggil dia sebagai hasil tambah N sebutan pertama. Hasil tambah N sebutan pertama kita panggil sebagai SN. SN tu maksudnya 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 tambah 10 tambah 12. Ini nombor genap kan, tambah 14. Akanlah kita membuat satu-satu begitu. So jadi kita ada satu formula yang ini kita panggil sebagai hasil tambah N sebutan pertama. N sebutan pertama. Sebenarnya yang ini semua ni kita boleh tahu berapa jumlah keseluruhan dia bila tambahkan semua sebutan itulah maksudnya. So jadi kita tahu sudah N tu berapa N yang ke N ni lah. Contoh kalau yang 100 ni, kalau kita mau tahu berapa bilangan yang ke 100, kita boleh buat lah TN sama dengan sebutan pertama 2 tambah N kita tidak tahu tolak 1 dia punya D sini tambah 2 semua kan. D beza sepunya D ialah 2, positif 2 Okay, N ni ialah 100 sebutan yang ke 100. So 100 di sini lah. So jadi kita boleh buat 2 tambah 2N tolak 2. So jadi sini boleh potong-potong, tinggal 2N lah. 2N 2 ni pindah 11. So jadi kita akan tahu N ialah sebutan yang ke 50. Bahagi 2 dapat 50. So maknanya sini sebutan yang ke 50 dapat 100. So jadi kita akan gunakan formula hasil tambah N sebutan pertama. Maksudnya sebutan yang pertama ke N ni lah ni PN ni kan. So jadi bila kita guna formula ini, kita akan dapat jumlah hasil tambah
susunan yang inilah, susunan nombor genap ni, sehingga sebutan yang ke-50. So jadi kalau kita guna formula ni, contohlah kan, S50 maksudnya hasil tambah, semua hasil tambah N50 bahagi 2. So 2A sebutan pertama. Sebutan pertama kita ialah 2. So darab 2 lah. So tambah N kita ialah 50 tolak 1. Lepas tu D ialah 2. So yang ini 50 bahagi 2 dapat 25. Okey, ini 4 tambah sini tolak 1 jadi 49. 49 darab 2. 49 darab 2. So 49 darab 2. Kita akan dapat 98 ya. Jadi 4 tambah 98. Okey. So kita dapat 102. 102 kena darab dengan 25 kena darab dengan 25. So jadi 102 darab dengan 25. Kita akan dapat jumlah keseluruhan dia di sini ialah 2550. 2550 bila kita tambahkan semua hasil tambah nombor genap yang inilah ya, nombor genap. So kita akan dapat 2250. Itulah contoh yang cikgu boleh bagi ya, untuk guna formula hasil tambah N sebutan pertama ya. Kita akan guna formula ni. Okey, ada satu lagi formula ni. Ini apabila adalah sebutan terakhir ni. Ada sebutan terakhir, dia bagi satu sebutan terakhir iaitu L lah sebutan terakhir. Maka hasil tambah sebutan ke N boleh ditulis seperti berikut. So ada dua formula lah di sini ya. Okey, ada dua formula di sini. Ada sebutan pertama dan beza sepunya kita tidak tahu. So jadi bila beza sepunya tidak tahu, beza sepunya tidak tahu, tidak diberi nilai dia, kita tidak tahu. Dalam soalan pun tidak nyatakan, tapi dia bagi maklumat sebutan pertama pertama dan sebutan terakhir. Dia bagi dua maklumat ni. Dan ada yang kita tahu sebutan terakhir tu ialah sebutan yang ke N yang keberapa kita tahu. So, jadi kita boleh guna formula yang ini untuk dapatkan hasil tambah N yang pertama lah. Itu maksud dia. So jadi ada dua formula untuk mencari hasil tambah ya. Tadi ada kita tahu formula pertama ialah mencari sebutan keberapa. Itu yang pertama lah yang kita belajar kan. Okay, ini yang kedua. Formula yang kedua ialah mencari hasil tambah ya. So jadi harap boleh faham lah ya. Ada dua. So ada lagi yang di sini kita kena tahu ni formula ni untuk mencari nilai sebutan ke-10 dalam suatu janjang aritmetik. Hasil tambah 10 sebutan pertama perlu ditolak dengan hasil tambah 9 sebutan pertama. So maknanya kita akan dapat sebutan. Contoh kita tahu hasil tambah kan? Ini hasil tambah. Contoh hasil tambah ni dia berbeza dengan sebutan ya. Sebutan yang keberapa dengan hasil tambah keberapa. So itu berbeza. So contoh macam hasil tambah 10 sebutan. Ini hasil tambah 10 sebutan. Kalau S9 semaknanya hasil tambah dari sebutan pertama sehingga sebutan ke-9. Ini hasil tambah kalau mula-mula belajar memang kita akan rasa pening dan keliru ada banyak simbol So jadi bila lama kita buat latihan,
kita akan nampak dan kita akan cuba faham. Kita akan faham lah. Hasil tambah sebutan pertama, yang pertama sehingga sebutan yang ke-10. Itu kita panggil S10. Kalau S9, kita akan dapat hasil tambah sebutan pertama sehingga sebutan ke-9. Ini kita boleh sebut di sinilah. Ni panggil ada S10. S10 maknanya hasil tambah sebutan pertama sehingga hasil tambah sebutan ke-10. Sehingga sebutan ke-10. Hasil tambah untuk hasil tambah 10 ni maksudnya sebutan pertama tambah sehingga sebutan ke-10. Itu maksudnya. Okey. Kemudian kita ada S9 contoh. S9 kita ada buat hasil tambah sebutan pertama sehingga sebutan ke-9. Jadi dia ada bagi satu formula di sini. Macam mana kita mau dapat sebutan yang ke, contohlah dia ada bagi maklumat hasil tambah lah. Dia bagi maklumat hasil tambah, dia suruh cari sebutan, contoh sebutan ke-5. Sebutan ke-5 adalah hasil tambah 5 sebutan tolak dengan hasil tambah 4 sebutan. Macam mana kita maksud sebutnya? Sebutan ke-10 ialah suatu hasil tambah 10 sebutan pertama. Kita panggil so maknanya hasil tambah 5 sebutan pertama. Ini kita boleh sebut sebagai S5 ni. S5 bermaksud kita boleh sebut sebagai hasil tambah 5 sebutan pertama. Itu kita boleh sebut begitulah ya. Tolakkan dengan hasil tambah 4 sebutan pertama. So bila kita tolakkan hasil tambah ini, kita akan dapat sebutan. Sebutan ke-5 itulah. Sebutan ke-5. Contoh, cuba kita tengok di sini ya. Diberi suatu janjang aritmetik 4, 7, 10. Kalau kita boleh nampak di sini, ini boleh tambah 3. Sini 7 ni tambah 3. So D kita ialah tambah 3 lah. Positif 3. Cari hasil tambah S lah ni, 35 sebutan pertama. So maknanya S35. D kita dibagi. So kita guna formula yang N per 2. Lepas tu 2A tambah N tolak 1 D. D ni kita tahu sudah. D ialah 3. Sebutan pertama ialah 4. N kita tahu 35. So masukkan saja ke dalam formula. Buat. So kita akan dapat hasil tambah 35 sebutan pertama ialah 1925. Itu masukkan nilai tu. Kamu pun tahu sudah kan, masukkan nilai ya. Okey, seterusnya hasil tambah N sebutan pertama, N. So maksudnya kalau N sebutan pertama ni maksudnya kita mau tahu N yang keberapa. So N. So di sini ini kita akan dapat satu bentuk formula sahaja ya. Sebab hasil tambah SN lah ni. SN ni formula lah tu ya, formula ya. Kita akan dapat satu formula. Contoh kamu masukkan nilai N tu kita tidak tahu. SN, lepas tu sini N ya. Di sini N. Lepas tu masukkan sebutan pertama ialah 4, D ialah 3. Cuba kamu ni kembangkan apa semua. Inilah cikgu cakap kita akan dapat satu formula. Formula apa? Formula SN yang pertama. Kita panggil SN sebutan pertama. Inilah hasil tambah N sebutan pertama. Formula lah. Inilah formula dia. Begitu sahaja ya. Okey, satu ungkapan ya.
Okey, seterusnya. Contoh 7. Contoh 7. Hasil tambah 10 sebutan pertama bagi suatu janjang aritmetik ialah 230. Dan hasil tambah 10, okey, ini hasil tambah 10. Ini S10 lah. 236 230. Okey. Lepas tu hasil tambah 10 sebutan yang berikutnya. Okey, maknanya berikutnya tu maknanya S mestilah 20 tolak sini 20 tolak 10 dia cakap hasil tambah 10 sebutan yang berikutnya. Yang kedua lah maknanya. Kalau yang kedua ni kita akan buat satu 20 tolak 10. 20 tolak 10 maksudnya S20 tolak S20 tolak dengan S10. Itu kalau yang berikutnya tu kena buat beginilah. S20 tolak S10. Dia cakap kita akan dapat hasil tambah 10 sebutan yang kedua. Inilah S20 tolak dengan S10. So kita akan dapat 630. 630 630. Gitu. Ataupun seterusnya berikutnya, cari sebutan pertama A beza sepunya D bagi janjang aritmetik berikut. So di sini kamu akan guna algebra lah di sini persamaan serentak apa semua. Di sinilah kita ada dua persamaan di sini. Kita akan buat dahulu 10 sebutan pertama, hasil tambah 10 sebutan pertama. Yang pertama inilah. So kita akan dapat 230. Masukkan saja nilai. So kita akan dapat satu persamaan di sinilah. Kita ada A dan D, kita tidak tahu kan. So itu yang pertama. Dan S20 ni ialah kita tambahkan. Di sini yang pertama tambah dengan yang kedua ni. S20 lah kita dapat ni. Kalau cikgu pindahkan ni pun sama juga. S20 S10 ni pindah sebelah sini. Tolak jadi pindah sebelah jadi tambah lah. So kita akan dapat S20 sama juga dengan 630 tambah S10. Sama kan? Ni. So jadi S10 tu nilai dia 230. Dia tambahkan di sini So di sini kita akan dapat sama jugalah. So kita ada dua persamaan serentak persamaan serentak. So jadi kita boleh cari nilai lah. So 2A ni, so kita kena tolak sajalah persamaan 2 tolak persamaan 1. Di sini persamaan 2. So 2A 2A. So jadi terhapuslah. Guna kaedah penghapusan kaedah penghapusan. Di sini guna kaedah penghapusan. So tolak 86 tolak dengan 64, so dapat 40. 19 tolak 9 dapat 10. So D kita dapat 4. So kita mau dapat A, masukkanlah nilai 4 ni di dalam satu persamaan ni lah. Ni. So kita dapat A ialah 5 So guna. So jadi soalan-soalan beginilah yang banyak dalam peperiksaan Dalam peperiksaan bentuk soalan begini. So jadi kamu kena tahu masukkan ke dalam formula, keluarkan maklumat macam mana. So jadi kena tahulah So banyak soalan-soalan exam bentuk dia beginilah keluarkan maklumat dan guna formula, dan ada guna penyelesaian persamaan serentak di sini persamaan serentak. Okey, seterusnya soalan nombor 8. Rasanya cikgu tidak payah. Ni perlu ni. Ini perlu Okey, soalan nombor 8. 1 jam je dah. Okey, sekejap Okey. Penyelesaian masalah ni kita tidak payahlah, ini masalah. Kamu buat sampai soalan yang ni lah 5.3 Okey, so jadi di sini ini pun sama juga ni dia lebih besar maksudnya kalau guna lebih besar ni bermaksud dia hasil tambah tu sebutan pertama tambah dengan sebutan kedua.
Okey, kita jawab A dahulu Okey, sekumpulan lebah mula membuat satu sarang lebah yang baharu. Okey. 2 lubang heksagon dibuat pada hari pertama. 5 lubang heksagon pada hari kedua. So jadi dia buat sini 2, 5 lagi 8. So sini tambah berapa ni? Tambah 3, tambah 3 tambah 3 tambah 3 lah kan di sini. So jadi kita punya D ialah 3. Sebulan pertama ialah 2. 3 2. Okey, jumlah lubang, okey dia cakap macam tu, jumlah lubang heksagon pada hari ke-12. So maknanya jumlah lubang heksagon pada hari ke-12. So maknanya kita akan guna hasil tambah yang ke-12 lah. So berapa jumlah keseluruhan dia sudah buat kan. So, jadi maksudnya kita pula buat T1, T2, T3 seterusnya sehingga T12. So di sini berapa kalau kita tambahkan semua, berapa jumlah dia sehingga T12 ini berapa. So jadi kita akan dapat S12. Inilah S12 ni jumlah pada baris pada hari ke-12. Pada hari ke-12. Okey. So jadi kalau tengok di sini guna formula lah formula N bagi formula saja. So jumlah keseluruhan dia ialah 222. Okey. Okey, seterusnya bilangan minimum hari jika lebih daripada 1000 lubang heksagon telah dibuat. Maksudnya berapa ini jumlah lah ni. Jumlah 1000. 1000. Berapa minimum hari? Semaknanya kita akan buat SN lebih daripada 1000 kan. So jadi guna N tu, N ni ialah hari lah hari, jumlah hari. N tu ialah hari. So jadi kita mau cari nilai N di sini. So bila mencari nilai N, so kita tahu A dan D kita sudah tahu. D ialah 3, A ialah 2. So masukkan saja. So kita akan masuk nilai. Tengok di sini dia dapat dalam bentuk kuadratik. So jadi kita cari N tu berapa. Tengok N, kita akan ambil yang positif lah kan di sini. Yang negatif ni kita abaikan kamu guna kalkulator masukkan nilai ni. So kamu akan dapat ni nilai 25 ni. So maknanya hari ke-26 lah. Dia 25.65 ni, maksudnya N lebih besar daripada 25. So maknanya 26. So hari yang ke-26 dia akan dapat 1000 lubang. Hari yang ke-26 begitulah pengiraan dia So jadi kamu boleh buat sehingga 5.3 5.3. 5.4 itu ialah penyelesaian masalah. Menyelesaikan masalah melibatkan janjang aritmetik. Ini menyelesaikan masalah pun boleh cubalah kalau mau buat Boleh cuba, boleh buat. So habis sudah 5.1 Yang ini pun boleh buat latihan intensif ni Ini boleh cuba, kalau tidak boleh buat tinggalkan dahululah. Nanti kita akan buat ulang kaji So ini buat ulang kaji lah 5.4. So jadi 5.1 ni boleh siap sudahlah So jadi tinggal 5.2. Minggu depan cikgu akan ajar